Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih kerana anda sudah bersama dengan saya dalam channel ini. Bilion terima kasih diucapkan. Bagi yang belum, silalah tekan butang subscribe, like dan share. Akhirnya MP PAS kena troll lagi kali ini. Teruk MP PAS kena troll kali ini ya tuan-tuan dan puan. Kesian juga dia kena troll. Ada juga yang perli, ada juga yang kasih sikula, ada juga yang cakap yang memang pelik-pelik. Tapi itulah, kesian jugalah. Apa yang terjadi? Kerana seorang MP PAS dari Besut yang nampaknya memang hebat kerana telah membuat perasmian perasmian untuk mesin ATM yang siap dibalut dengan ribbon lagi. Woi, sekarang mesin ATM pun perlu dibalut dengan ribbon kata netizen. MP PAS dari Besut rasmi mesin ATM dipam minyak jadi bahan ketawa netizen. Rakaman acara perasmian di sebuah stesen minyak di Pantai Timur menjadi satu topik perbincangan yang sangat hangat di media sosial baru-baru ini. Mana tidaknya, acara yang diadakan dengan penuh gah itu hanya melibatkan perasmian satu mesin pengeluaran wang automatik ATM. Wah, perasmian ATM pun dirasmi dengan luar biasa. Ini hebat. Tapi saya rasa memang tempat lain pun ada yang dirasmi, ada yang tidak rasmi. Tapi tidaklah sampai gah, macam mana gah. Saya pun tidak pasti macam mana gah yang disebut ini. Tapi nampaknya memang ahli-ahli netizen, rakyat-rakyat netizen memang kasih troll habis MP PAS ini. Menerusi satu antara yang tular di laman TikTok, acara itu telah dirasmikan oleh seorang pemimpin PAS, iaitu Datuk Cik Muhammad Zulkifli Jusoh. Difahamkan mesin ATM yang dirasmikan oleh ahli Parlimen Besut itu terletak di sebuah stesen minyak di Hulu Besut di Terengganu. Menerusi beberapa perkongsian yang ditularkan itu, terlihat Cik Muhammad sedang bergambar di hadapan mesin ATM yang diikat dengan ribbon. Luar biasa. Dan salah seorang netizen yang telah memberikan troll komen yang memang hebat kepada ahli Parlimen PAS ini, dia berkata, YB PAS adun Besut rasmi mesin ATM siap potong ribbon. Tulis caption video yang berjaya menarik perhatian netizen itu. Rata-rata pengguna di media sosial telah berpendapat bahawa perkongsian itu mengundang tawa dan turut berkongsi komen yang mencuit hati. Antara komen yang menarik yang telah pun dikongsikan adalah, aku rasa inilah satu-satunya mesin ATM yang diiktiraf di seluruh dunia sebab dah dirasmikan seluruh seorang pengguna. Tidak jugalah. Saya pernah nampak juga di satu tempat, di satu daerah di negeri Sabah. Kalau saya tidak silap pernah juga ada mesin dirasmikan. Tapi tiadalah sampai potong-potong ribbon kot. Tapi kalau ada pun tiada juga masalah. Kemudian ada juga pengguna atau netizen yang lain kata, seriuslah, mesin ATM pun rasmi potong ribbon. Kita di zaman bila ni weh, katanya. Komen pengguna lain yang terpinga-pinga dengan tindakan pemimpin daripada PAS itu. Okey, tahniah diucapkan, apapun tahniah diucapkan kepada MP PAS ini kerana berjaya mendapatkan ATM mesin dan berjaya merasmikan ATM mesin dan juga berjaya menarik perhatian netizen seluruh Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini natijahnya, ini yang berlaku. Ini yang pasti akan terjadi. Sekiranya Najib bebas, sekiranya Zahid Hamidi tiba-tiba digugurkan dia punya 47 pertuduhan menurut Sabuddin Husin. Najib bebas,
PHBN pasti ditolak pengundi dalam 6 PRN nanti. Ada dua kemungkinan mengapa UMNO begitu tergesa-gesa mahu memohon pengampunan buat Najib Razak. Walaupun bekas Perdana Menteri itu belum sampai setahun menjalani hukuman penjara selama 12 tahun yang telah dijatuhkan ke mahkamah terhadapnya. Pertama, untuk menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri semula. Paling awal barangkali selepas PRU16 nanti. Kedua, untuk memanfaatkan pengaruh bekas Perdana Menteri itu bagi menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dalam hal ini, UMNO dipercayai mempunyai keyakinan bahawa Najib Razak mampu menjelmakan keputusan cemerlang buat Barisan Nasional sebagaimana peranan yang telah dimainkannya dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor sebelum ini, di mana BN menang dengan majoriti 2/3 di kedua-dua pilihan raya itu. Untuk kemungkinan pertama, walaupun segelintir penyokong Najib masih gairah untuk melihatnya dapat kembali menjadi Perdana Menteri, sebenarnya adalah lebih baik perkara itu dilupakan sahaja. Najib bukan seperti Tun Mahathir yang meletak jawatan secara sukarela pada 2003 dan dengan itu tiada masalah bagi rakyat untuk mengangkatnya semula sebagai Perdana Menteri buat kali kedua pada tahun 2018. Sebaliknya, Najib adalah Perdana Menteri yang gagal, ditolak rakyat dan menjadi punca yang menyebabkan UMNO hilang kuasa pada 2018 lalu. Malah sekarang dijatuhi hukuman bersalah atas kesalahan rasuah. Dengan demikian, pengundi akan berfikir lebih daripada sekali untuk memberikannya peluang kembali menghuni Seri Perdana. Lagi pula dalam pemilihan UMNO baru-baru ini, sementara Najib berada di penjara, 3 anaknya tiba-tiba telah muncul sebagai pemimpin dalam senarai kepimpinan baru parti itu di pelbagai peringkat. Anak sulungnya iaitu Muhammad Nizar Najib kini adalah naib ketua UMNO bahagian Pekan selain memegang jawatan Exco Kerajaan Negeri Pahang. Seorang lagi anak beliau iaitu Muhammad Nazifuddin pula menang sebagai ketua UMNO bahagian Langkawi. Anak perempuan Najib pula iaitu Noriana Najwa atau lebih dikenali sebagai Yana menang ketua Puteri UMNO Lembah Pantai dan Exco Puteri UMNO Malaysia. Apabila sudah ada 3 anaknya dalam kepimpinan UMNO, ini adalah masa yang terbaik untuk Najib berundur dan bersalah sepenuhnya. Oleh itu, UMNO tidak seharusnya membuang masa memohon pengampunan yang segera buat Najib. Sebaliknya, biarkan saja proses pengampunan dilakukan oleh keluarga Najib sendiri setelah beliau selesai menjalani tempoh tertentu di penjara dan mendepani perbicaraan 3 lagi kesnya yang berkaitan dengan Wan MDB di mahkamah. UMNO harus bergerak ke depan dengan barisan kepimpinan sedia ada tanpa perlu menoleh lagi kepada Najib Razak. Untuk kemungkinan kedua, iaitu bagi kepentingan BN berdepan 6 PRN, apa yang UMNO harus sedar ialah bukan saja sekarang ini keadaan Najib sudah berbeza berbanding ketika PRN Melaka dan Johor sebelum ini, bahkan kedudukan kerajaan juga sudah berubah. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Saya akhiri dengan perenggan terakhir. Jika itu berlaku dalam PRN nanti, jangan bermimpi lagi untuk menang dalam PRU16 pada tahun 2027 akan datang. Ditulis oleh Sahabudin Husin 9 April 2023. Untuk dapatkan berita lengkap ataupun artikel lengkap ini, sila layari sabudin.com.net. Kita jumpa lagi. Bye-bye.